Bismillahirrahmanirrahim. Beriman kepada qada dan qadar itu dibina di atas kepercayaan kepada sifat-sifat Allah. Al-Asma'ul Husna, nama-nama Allah yang terbaik. Maksudnya rukun iman. Beriman kepada Allah, percaya kepada qada dan qadar adalah daripada Allah Subhanahu wa taala. Baik dan jahat daripada Allah. Apa maksudnya? Maksudnya berkait dengan sifat-sifat Allah Ta'ala yang mesti kita fahami, dan Al-Asma'ul Husna, nama-nama yang terbaik bagi Allah Ta'ala, di mana Allah Ta'ala bersifat dengan segala sifat kepujian. Di antaranya ialah yang dibilang oleh mazhab Asy'ariyah, 13 sifat, dan mazhab Maturidiyah 20 sifat, dan mazhab Salafiyah dibilang banyak lagi sifat-sifat kepujian yang disebut dalam Quran, dalam hadis Nabi SAW. Jangan kita ingat sifat Allah Ta'ala sekadar 20 itu saja. Semua sifat-sifat kepujian adalah sifat bagi Allah Ta'ala. Termasuk juga Al-Asma'ul Husna, nama-nama Allah yang terbaik. Di antaranya 99 nama yang disebut dalam riwayat At-Tirmizi, dan nama-nama yang lain, di mana beriman pada qada dan qadar itu berkait dengan sifat-sifat tersebut dan nama-nama tersebut. Kebanyakan kita habis masa dalam sifat 20 saja, tak lebih pada itu. Padahal perbahasan ilmu akidah berkenaan sifat Tuhan itu panjang, tak habis. Kita kena sedar apa yang penting ialah sifat-sifat itu contoh-contoh yang menjadikan kita percaya pada Allah Ta'ala dengan keimanan yang sungguh-sungguh. Kebanyakan kita tidak belajar tentang makna nama-nama Allah itu. Kita tinggalkan. Sudah habis masa dalam sifat nama-nama Allah, tak belajar. Padahal nama-nama Allah itu termasuk dalam pengajian ilmu akidah yang kita belajar sudah lama dah, dalam bab juzuk yang pertama. Di antaranya ialah ilmu, sifat ilmu Allah Ta'ala, di mana qada dan qadar berkait dengan ilmu Allah, pengetahuan Allah. Allah Ta'ala mengetahui. Qudrah, kuasa Allah Ta'ala. Semua perbuatan kita, amalan kita berkait dengan kuasa Allah Ta'ala, di bawah kuasa Allah. Dan iradah, kehendak Allah Ta'ala, semua di kehendak Allah Ta'ala. Dan redha, ada perkara yang Allah Ta'ala redha. Redha ialah sifat Allah Ta'ala juga. Allah Ta'ala redha kepada iman, Allah Ta'ala redha kepada amalan-amalan yang baik, akhlak yang mulia. Ghadab, murka, murka sifat Allah Ta'ala. Allah Ta'ala murka kufur, Allah Ta'ala murka munafik, Allah Ta'ala murka sifat-sifat yang buruk. Itu termasuk sifat kepujian Allah. Ghairil maghdubi alaihim, disebut dalam Quran. Dah kita mengaji, tak ada macam mana dah. Sekadar tu je. Ghadiballah wa ba'u bi ghadabin min Allah. Orang Yahudi dia murka oleh Allah, di mana sifat murka termasuk dalam sifat Allah Ta'ala. Dan banyak lagi sifat-sifat yang lain. Qada dan qadar berkait dengan redha, berkait dengan murka Allah Ta'ala.
Firman Allah Subhanahu wa taala, bahwa bikulli syai'in alim. Surah Al-Baqarah ayat 29. Artinya, dan dia maha mengetahui segala sesuatu. Allah Ta'ala maha mengetahui segala sesuatu. Daripada sekecil-kecil perkara, sebesar-besar perkara. Allah Ta'ala tahu semua. Bukan saja Allah Ta'ala tahu tubuh kita, Allah Ta'ala tahu orang-orang yang halus, yang tak nampak dengan alat-alat sekalipun. Allah Ta'ala tahu semua. Di mana manusia reka alat-alat, ada yang boleh nampak, ada yang tak boleh nampak. Bahkan mata kita ni mengandungi berapa juta orang kita tak tahu. Yang pakar-pakar perubatan boleh tengok sebahagian saja. Banyak yang tak dapat dilihat lagi. Itu adalah ilmu Allah Ta'ala. Firman Allah Ta'ala, wa huwa ala kulli syai'in qadir. Surah Al-Hadid ayat 2. Artinya, dan dia mengetahui di atas segala sesuatu. Dia maha berkuasa di atas segala sesuatu. Semuanya di bawah kekuasaan Allah Ta'ala. Di bawah perintah Allah Ta'ala. Bukan saja tubuh badan kita, termasuklah aliran darah kita, degup jantung kita, denyut nadi kita, berapa-berapa dalam ilmu Allah Ta'ala. Daripada yang sebesar, yang halus, bulu rama, dalam bulu rama yang halus, itu semuanya di bawah kuasa Allah Ta'ala. Fa'alul lima yurid, surah Al-Burud ayat 16. Artinya maha berkuasa membuat menurut kehendaknya. Allah Ta'ala berkuasa membuat menurut kehendaknya. Semuanya dengan kehendak Allah Ta'ala. Allah Ta'ala tak berkehendak, maka tak berlaku. Kita nak, Allah Ta'ala tunjuk, kita nak, tapi tak jadi. Pasal apa? Menandakan bahawa kita tidak ada kuasa. Kehendak kita tidak dicapai. Kehendak Allah Ta'ala mesti capai. Lain dengan kita. Ada perkara yang Allah Ta'ala izin, Allah Ta'ala tak izin. Kita berkehendak, tak boleh. Menandakan kita tidak ada kuasa. Kehendak Allah Ta'ala lebih pada itu lagi. Allah Ta'ala maha mengetahui. Semua yang Allah Ta'ala buat baik. Baik belaka. Hak kita kehendak itu tak boleh. Ada hikmat yang kita tak tahu. Di sini kita kena serah pada Allah Ta'ala. Benda yang kita nak, kita nampak baik, tapi hujung dia tak baik. Kita tak tahu. Akhirnya tak baik. Allah Ta'ala maha mengetahui, nak selamatkan kita. Mengandungi hikmat. Jangan kita marah. Di sini kita percaya pada qada dan qadar. Oleh itu maksud beriman kepada qada dan qadar itu ialah percaya kepada ilmu Allah yang qadim, yang sedia kala. Percaya kepada kehendaknya yang mesti berlaku dan qudrahnya yang meliputi. Bagi menjelaskannya, maka beriman kepada qadar itu mengandungi dua perkara. Itulah kuasa, kehendak dan ilmu Allah Ta'ala. Kesimpulannya ada dua perkara dalam beriman qada dan qadar ini. Yang pertama, beriman, kita percaya bahawa Allah Subhanahu wa Ta'ala itu mengetahui apakah amalan hamba-Nya. Allah Ta'ala tahu apa amalan hamba-Nya. Mengetahui dengan ilmu yang telah menjadi sifatnya. Mengetahui atau ilmu itu sifat Allah Ta'ala yang wajib. Ia mengetahui segala keadaan hamba-Nya. Allah mengetahui segala keadaan hamba-Nya. Hamba-Nya manusia, hamba-Nya binatang, hamba-Nya pohon kayu, hamba-Nya batu-batu, gunung ganam, bukit bukau. Semua makhluk adalah hamba-hamba Allah Ta'ala. Allah Ta'ala mengetahui semua hamba-hamba-Nya itu. Macam mana banyak sangat tu, dah dia buat belaka. Allah Ta'ala jadikan belaka. Semua dicipta oleh Allah Ta'ala. Apa yang berlaku Allah tak cipta. Jangan rasa pelik. Kita tak siapa nak fikir. Kerana Allah Ta'ala memang kita tak siapa nak fikir. Dari segi taat dan durhaka, rezeki dan ajal, taatnya seseorang tu buat baik, durhakanya seseorang buat maksiat, buat dosa, Allah Ta'ala tahu. Rezeki seseorang senang, susah, Allah Ta'ala tahu. Dan ajal, umur seseorang, berapa tahun, di mana dia mati, mana tanah kubur dia, mana tempat dia mati, Allah Ta'ala tahu. Kita tak tahu itu.
kemudian ditulis pada Lauh Mahfuz. Ditulis pada Lauh Mahfuz. Lauh asal makna dia papan. Papan. Lauh Mahfuz, yakni tempat tulisan yang dipelihara. Kita tak tahu hakikatnya, berapa besarnya. Tak terhingga. Semua perkara yang berlaku seluruh alam ditulis pada Lauh Mahfuz. Macam payah besar Lauh Mahfuz ini. Ini adalah kerajaan Allah Ta'ala, kekuasaan Allah Ta'ala. Dia perkara yang sekecil-kecil, yang sebesar-besar, yang baik, yang jahat, semua ditulis pada Lauh Mahfuz. Ditulis pada tempat yang disimpan segala perkara yang berlaku dalam alam ini. Apa yang berlaku sehingga hari kiamat. Sehingga hari kiamat. Selama-lamanya ditulis pada Lauh Mahfuz. Apa yang ditakdirkan mengenai seseorang tidak boleh dielak lagi, dan apa yang ditakdirkan tidak mengenainya mestilah tidak akan mengenainya sekali-kali. Apa yang sapa ke dia mesti sapa. Apa yang tak sapa ke dia mesti tak sapa. Allah Ta'ala tentukan biji berah, biji gandum ni jadi rezeki pada si anu bin si anu. Bukan sesuap, bukan sepinggang, satu biji yang halus. Allah Ta'ala tentu ini kepunyaan rezeki orang ni. Walaupun duduk di China, duduk di Amerika, duduk di mana, mesti mari. Mari dengan peraturan Allah Ta'ala. Orang berniaga, orang bawa dengan kapal, bawa apa, macam-macam. Lepas tu jadi rezeki, masuk dalam mulut kita. Tak jadi rezeki, Allah Ta'ala tahu. Dalam mulut dah, mutah tubik mula. Ini tak ada rezeki. Tak ada rezeki. Ini di bawah kuasa Allah Ta'ala. Kita kena sedar, jangan tunjuk sombong. Kalau tak jadi rezeki kita, keluar. Begitulah apa musibah bencana menimpa kita. Walaupun seluruh dunia duduk pakat nak bunuh kita belaka, Allah Ta'ala tak izin, tak berlaku. Tak berlaku, tak ada nak buat. Walaupun seorang Allah Ta'ala tentukan dia mati, walaupun raja, presiden yang besar sekalipun, duduk dalam kota yang teguh. Dalam kota yang teguh. Bila siapa aja dia mesti mati. Tak ada siapa yang boleh tahan kematian dia. Musibah bencana menimpa dia, tak ada siapa boleh tahan. Semuanya di bawah kuasa Allah Ta'ala. Perkara ini seperti dinyatakan oleh firman Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alam ta'lam anna Allah ya'lamu ma fis samai wal ard. Inna dhalika fi kitab. Inna dhalika 'ala Allah yasir. Surah Al-Hajj ayat 70. Artinya, apakah kamu tidak mengetahui bahawa sesungguhnya Allah mengetahui apa sahaja yang ada di langit dan di bumi? Semua yang ada di langit di bumi diketahui oleh Allah Ta'ala dalam ilmu Allah Ta'ala. Bahawasanya yang demikian itu terdapat dalam kitab Lauh Mahfuz. Sesungguhnya yang demikian itu mudah bagi Allah. Semuanya mudah bagi Allah Ta'ala. Walaupun antara langit dan bumi jaraknya juta-juta tahun perjalanan. Juta-juta tahun perjalanan cahaya, triliun tahun perjalanan cahaya diketahui oleh Allah Ta'ala dalam masa yang cepat, lebih cepat pada sekelip mata lagi. Ini kekuasaan ilmu Allah Ta'ala. Firman Allah Ta'ala, ma asaba min musibatin fil ard wala fi anfusikum illa fi kitabim min qabli an nabra'aha inna dhalika 'ala Allah yasir. Surah Al-Hadid ayat 22. Artinya, tiada sesuatu bencana pun yang menimpa di bumi, dan tidak pula pada diri kamu sendiri, melainkan telah tertulis dalam kitab Lauh Mahfuz sebelum kami menciptakannya. Sesungguhnya yang itu adalah mudah bagi Allah. Semua perkara yang berlaku di bumi, yang berlaku di langit, bencana-bencana yang menimpa, ditulis pada Lauh Mahfuz dalam ilmu Allah dan kekuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Disebut contoh dalam Quran, Allah Ta'ala beritahu melalui isyarat mimpi Fir'aun, raja yang paling sombong dalam dunia, dalam sejarah manusia, yang mengaku dirinya menjadi Tuhan. Ana rabbukumul a'la, aku Tuhan kamu yang tinggi, kata Fir'aun. Semua rakyat Mesir ni hidup senang lena dengan sebab aku.
Kalau kau tak beri, tak boleh hidup kamu. Allah Ta'ala beri isyarat kepada Fir'aun akan zahir seorang putera di kalangan Bani Israel yang menjatuhkan kerajaan dia. Malah mimpi yang menakutkan. Fir'aun tanya ahli-ahli nujum, ahli-ahli takbir mimpi. Masa itu rahsia langit dapat diketahui lagi oleh jin-jin. Dia beritahu akan zahir seorang putera kalangan Bani Israel yang menjatuhkan kerajaan Fir'aun. Lalu Fir'aun mengisytiharkan undang-undang, mana-mana anak lelaki Bani Israel hendaklah dibunuh. Dikerah pada tentera dia supaya menyiasat segala penghulu kampung, segala alat-alat kerajaan. Disiasat seluruh kampung kalangan Bani Israel. Bani Israel jumlahnya 1000 saja masa itu. Pastikan yang mengandung bila lahir anak lelaki dibunuh. Ini Fir'aun nak tunjuk kesombongan dia. Tiba-tiba Musa yang dicari dia besar dalam istana dia sendiri. Dalam istana dia sendiri diatur oleh Allah Subhanahu wa taala dengan kekuasaannya. Lahir Musa dipelihara dalam istana Fir'aun, biarlah kemudian balik menjadi rasul menghadapi kekuasaan Fir'aun yang ganas. Paling ganas dalam sejarah manusia. Orang yang lawan dia rebuh dalam minyak yang dipanahkan dalam periuk, yang mengerikan, yang sangat menakutkan. Orang tak takut. Termasuk ahli-ahli CIA Fir'aun yang bekerja dengan Fir'aun, melihat mukjizat Nabi Musa, dia beri hidayah, beri iman kepada Allah. Fir'aun kata nak kerak tangan, kerak kaki, nak diseksa. Imannya tidak beranjak. Ini kekuasaan Allah Ta'ala. Waktu paginya ahli neraka, amalan ahli neraka yang kufur, beriman, petangnya mati syahid, masuk dalam syurga. Ini kekuasaan Allah. Tak ada siapa yang boleh lawan kekuasaan Allah. Tuhan tunjuk dalam Quran kisah-kisah ini untuk menyatakan bahawa seluruh alam di bawah kuasa Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, beriman kepada kehendak Allah yang mesti lulus. Kehendak Allah Ta'ala mesti lulus. Kita beriman. Wallahu a'lam. Bismillahirrahmanirrahim. Yang kedua, daripada penjelasan berkenaan beriman berqada dan qadar, ialah beriman yakni percaya kepada kehendak Allah yang mesti lulus dan qudratnya, kuasanya yang meliputi, yakni percaya kepada apa yang dikehendaki oleh Allah itu berlaku dan apa yang tidak dikehendakinya tidak berlaku. Dan bahawa sesungguhnya apa yang ada di langit dan di bumi, sama ada yang bergerak atau yang diam, semuanya berlaku dengan iradah Allah, dengan kehendak Allah. Tidak berlaku dalam kerajaannya apa yang tidak dengan kehendaknya. Menunjukkan bahawa semua makhluk yang dijadikan oleh Allah Ta'ala bukan sahaja kejadiannya, bahkan segala pergerakannya di bawah kehendak dan kuasa Allah Subhanahu wa taala. Sama ada bergerak, diam, dan apa sahaja yang berlaku pada dirinya, kepada semua makhluk di langit dan di bumi, dengan kehendak Allah dan dengan kuasa Allah Subhanahu wa taala. Bukan yang kehendak makhluk dan kuasa makhluk itu. Itu makna qada dan qadar. Dan bahawa sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala itu maha berkuasa
kepada segala yang mawjudat, yakni makhluk yang ada, dan yang ma'dumat, yang tidak diadakan. Oleh itu maka tiada sesuatu makhluk pun di bumi dan di langit. Maka Allah sahaja yang menciptanya, Allah yang menjadikan semuanya. Tiada pencipta selainnya. Tidak ada yang menjadikannya lain pada Allah. Adapun apa yang kita lihat manusia buat tu buat ni, itu hanyalah sebab-sebab yang zahir sahaja. Hakikatnya dengan kuasa dan kehendak Allah. Tiada Tuhan yang sebenar mempunyai itu semua, melainkan Dia sahaja. Tidak ada Tuhan yang berkuasa begitu, yang kehendaknya begitu. Segala kehendaknya mesti jadi. Tidak dengan kehendaknya tak jadi. Jadi dengan kuasanya. Apa yang Allah Ta'ala tak hendak jadi, tak ada siapa yang berkuasa menjadikannya. Semuanya di bawah Allah Ta'ala. Itu hakikat qada dan qadar. Di samping itu, ini perkara yang kedua yang mesti faham. Dia menyuruh segala hamba-Nya supaya taat kepadanya dan kepada rasul-rasulnya. Allah Ta'ala memerintah supaya taat kepada Allah dan taat pada rasulnya. Semua yang Allah Ta'ala suruh adalah baik. Semua yang rasul ada adalah baik. Semua yang Allah Ta'ala larang tidak baik. Semua yang rasul larang tidak baik. Dan melarang dari derhaka, Allah Ta'ala melarang dari derhaka. Allah Ta'ala larang kita derhaka, lawan Dia. Kerana lawan Allah Ta'ala merosakkan diri kita sendiri. Allah Ta'ala tak ada apa-apa. Ala seluruh makhluk, manusia, jin, malaikat dan segala-galanya, semua pakai lawan Allah Ta'ala belaka. Tak hilang kuasa Allah Ta'ala sedikit pun. Tak kurang apa yang ada pada Allah Ta'ala sedikit pun. Segala mudarat, segala akibat menimpa yang derhaka, yang melawan itu. Allah Ta'ala tak ada apa-apa. Kalau semua makhluk buat baik belaka, Allah Ta'ala beri pahala, beri ganjaran, beri upah, beri kurnia. Tak mengurangkan apa yang ada pada Allah Ta'ala. Macam tak kurangnya mencelup jarum dalam lautan yang luas. Kita celup jarum dalam gelas pun tak dua. Ini celup jarum dalam lautan. Itulah kebesaran Allah Ta'ala. Ia sangat kasih kepada orang-orang bertakwa. Orang-orang yang bertakwa, yang taat kepada Allah, meninggalkan larangannya dengan rasa takut, gerun. Berdepan kehebatan Allah, Allah Ta'ala sangat kasih. Bertakwa baik dan adil, redha kepada orang yang beriman, beramal soleh. Tidak redha kepada orang-orang yang kafir dan fasik. Allah tidak redha kepada orang kafir dan fasik. Setidak kasihkan mereka. Dia tidak menyuruh kepada kufur dan keburukan. Allah Ta'ala tidak suruh pada kufur, kepada benda yang buruk. Tidak redha berlaku kufur kepada hamba-Nya. Allah Ta'ala tidak redha berlaku kufur kepada hamba-Nya. Tidak suka berlaku kejahatan kepada mereka. Hamba-lah yang melakukan perbuatan. Di sini tepat dosanya. Hamba yang buat perbuatan itu, Allah tidak redha. Hamba yang pilih. Dan Allah mencipta perbuatan mereka. Bila Dia pilih, Allah Ta'ala kata, diciptanya. Hamba-lah yang beramal dengan kuasa yang ada pada mereka. Dan tidak dengan kehendak mereka. Tetapi Allah mencipta mereka dan menciptakan kuasa dan kehendak yang ada pada mereka. Firman Allah SWT, Wallahu khalaqakum wa ma ta'malun. Surah As-Saffat ayat 96. Artinya, dan Allah mencipta kamu, menjadikan kamu, dan apa yang kamu lakukan. Allah Ta'ala yang buat diri kamu, Allah Ta'ala buat apa yang kamu buat.
Wa la yarda li ibadihi al-kufra wa in tashkuru yardahu lakum. Surah Az-Zumar ayat 7. Artinya, dan dia tidak redha kekufuran kepada hamba-hambanya. Dan jika kamu bersyukur, maka dia redha kepada kamu. Allah Ta'ala terredha kepada kufur. Barang siapa yang syukur dia beriman, Allah Ta'ala redha pada mereka. Ya'malu ma syi'tum, innahu bima ta'maluna basir. Surah Fussilat. Surah Fussilat. Bukan Al-Fussilat, tak ada alif lam tu. Surah Fussilat. Ayat 40. Artinya, beramallah kamu menurut apa yang kamu kehendaki. Sesungguhnya dia terhadap apa yang kamu amalkan itu Maha melihat. Buatlah apa yang Allah Ta'ala nak membuat. Allah Ta'ala tengok apa yang kamu buat. Kesimpulannya, qada dan qadar itu, makna qada dan qadar, kita beriman qada dan takdir Allah. Beriman kepada ilmu Allah yang qadim. Dan sesungguhnya dia mengetahui amalan-amalan hamba-hambanya sebelum mereka mengerjakan amalan itu. Yang pertama, kita tahu bahawa Allah Ta'ala tahu apa yang hamba tu buat, baik ke jahat ke, sejak sedia kala. Belum berlaku, Allah sudah tahu. Yang kedua, perkara itu ditulis pada Lauh Mahfuz. Perkara yang berlaku ditulis pada Lauh Mahfuz, tempat ditulis segala perkara yang berlaku dalam alam ini. Ketiga, kehendak Allah yang mesti lulus dan kuasanya yang meliputi segala-galanya. Apa yang Allah Ta'ala kehendak saja boleh berlaku. Allah Ta'ala yang maha berkuasa. Allah Ta'ala tak izin tak berlaku. Yang keempat, Allah mencipta segala makhluk. Segala makhluk, semua benda Allah Ta'ala buat berlaku. Dialah pencipta yang menjadikan. Tiap-tiap yang lain adalah makhluk. Semua yang lain dijadikan oleh Allah. Yang kelima, hamba pula dikurniakan oleh Allah kemampuan usaha dan berikhtiar. Tetapi mereka tidak boleh memberi bekas kerana mereka tetap bersifat lemah. Manusia diizinkan oleh Allah berikhtiar, memilih membuat sesuatu, menghalang sesuatu. Tapi Allah Ta'ala yang maha berkuasa sama ada jadi ataupun tidak. Menandakan manusia tak ada kuasa, bila manusia nak buat sesuatu, kadang-kadang tak jadi. Menandakan manusia tidak ada kuasa. Tak ada kuasa, semua kuasa Allah Ta'ala. Dia nak, tak boleh. Tak boleh. Dia tak nak, berlaku. Menunjukkan manusia tak ada kuasa. Yang keenam, penentuan dosa, pahala, syurga dan neraka atau taklif, perintah, berdasarkan kepada usaha dan ikhtiar yang diberi kepada mereka. Orang yang lemah dan tiada kemampuan ikhtiar dimaafkan. Orang yang lemah, yang tak ada akal, tak ada fikiran, tak balik, dia buat apa-apa pun tak dosa. Itu menandakan perhitungan dosa dan pahala ini berdasarkan kepada kemampuan manusia. Roh dia boleh dia atau tak boleh. Dia pilih hak mana? Orang yang tak ada mampu nak pilih, tak erti nak pilih, dimaafkan oleh Allah Ta'ala. Jadi dosa pahala bergantung di sini. Adapun jadi tak jadi, di bawah kuasa Allah Ta'ala. Itu kena faham. Perkara yang sangat halus. Itu hakikat qada dan qadar yang kita kena faham. Perhitungan dosa dan pahala, syurga dan neraka itu mengikut apa yang manusia pilih dengan akal dia, mengikut kemampuan dia. Yang ketujuh, yang mencipta perbuatan hamba ialah Allah Subhanahu Wa Taala. Yang membuat perbuatan hamba Allah Subhanahu Wa Taala. Allah yang buat, Allah yang beri pahala, memberi kurnia. Kita melihat Allah Ta'ala menentukan pahalanya mengikut ikhlas, mengikut kemampuan yang ada pada seseorang. Orang yang kaya-kaya, harta dia beliung-beliung, dia terima 100 ribu. 100 ribu macam 10 sen daripada dia. Tak ada apa-apa, 10 sen daripada dia, 100 ribunya. Banyak terima dia. Kalau tak ikhlas, tak ada pahala walaupun 100 ribu.
dia pandang lekeh, pahalanya sedikit. Orang yang miskin, derma RM1 saja. Itu kemampuan dia, kesusahan dia. Dia ada pitih RM2, derma RM1. Dalam keadaan yang susah. Dengan ikhlas, dia beri pahala yang besar oleh Allah Ta'ala. Ini kena faham. Dengan sebab itu, nilaian di sisi Allah yang ikhlas seseorang itu dan mengikut kemampuan seseorang itu di sisi Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Wallahu a'lam. Bismillahirrahmanirrahim. Maksud baik dan jahat pada qada dan qadar. Disebut beriman kepada qada, takdir, baik dan jahat daripada Allah. Ataupun qada dan qadar, baik dan jahat daripada Allah. Adapun sebutan baik dan jahat pada qada dan qadar itu disandarkan kepada perbuatan manusia menurut usaha dan ikhtiar mereka. Kita lihat pada hakikatnya dari segi perhitungan amal, pahala dan dosa adalah daripada manusia mengikut usaha dan ikhtiar. Orang yang lemah tak mampu nak berusaha dimaafkan oleh Allah. Orang yang tak ada akal, tak berfikir, sama ada kerana gila, lupa atau kanak-kanak, nyanyuk, tak diambil kira dosa dan pahala. Ini mesti faham. Adapun nisbahnya kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala, semuanya baik. Semua perbuatan Allah adalah baik, mengandungi hikmat. Sama ada kita tahu ataupun tidak. Perkara yang baik, perkara yang jahat. Mengapa Tuhan jadikan syaitan, iblis, Fir'aun, jadikan babi yang najis? Mengapa? Semuanya mengandungi hikmat, kebaikan yang diketahui oleh Allah, yang kita boleh tahu, dan ada perkara yang kita tak tahu. Semua daripada Allah adalah baik, mengandungi hikmat. Najis itu jadi baja. Najis itu jadi baja bukan untuk makan. Yang silapnya orang pergi makan, hak baja pergi makan. Itu salahnya. Semua yang Tuhan buat itu, termasuk yang najis, yang jahat itu, di sisi Allah adalah baik. Yang buat jahat ialah manusia. Kerana mustahil bagi Allah bersifat kekurangan seperti jahat dan zalim. Jahat dan zalim mustahil bagi Allah Ta'ala. Apa yang dimaknakan berjahat tidak sekali-kali termasuk di dalam sifat Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Jahat, zalim bukan sifat Allah Ta'ala. Mustahil bagi Allah. Bagi Allah itu sifat kamal yang mutlak. Sifat kesempurnaan semata-mata. Dan jalal yang tamam, iaitulah kebesaran yang sempurna. Segala yang dicipta olehnya, termasuklah perbuatan jahat yang dipilih dan ikhtiar oleh seseorang hamba itu, mengandungi hikmat dan tujuan baik yang banyak di sebaliknya. Semua perkara yang dijadikan oleh Allah, zahir pandangan kita buruk, ada hikmat dan tujuan yang baik. Cuma kita saja tak tahu. Umpamanya Allah menciptakan sakit kepada hamba yang mukmin, dimasukkan ke dalam penjara kerana kerjanya untuk Islam, mempunyai tujuan untuk memberi pahala yang lebih, menghilangkan dosa dan membersihkan saf Islam dari orang yang bersifat munafik. Mengapa Allah Ta'ala
jadikan sakit, susah kepada seorang. Sebabnya Allah Ta'ala nak hilangkan dosa dia, nak hapuskan dosa dia. Mengapa orang yang buat kerja Islam kena bunuh? Orang yang buat kerja Islam kena penjara. Buat kerja Islam kena zalim. Yang pertama, Allah Ta'ala nak menapis siapa yang beriman sungguh dan siapa yang munafik. Yang kedua, Allah Ta'ala nak meninggikan martabat mereka yang berjuang Islam. Dihilangkan dosanya dengan sebab perjuangan Islam. Ditinggikan pahala dan martabatnya sebab dia berjuang Islam. Allah menciptakan berlakunya kufur kepada iblis dan orang yang sepertinya menjadi hujah bahawa mereka layak menjadi ahli neraka. Tuhan jadikan iblis jahat, memang layak jadi ahli neraka. Kalau iblis ni baik, tak layak jadi ahli neraka. Dia jahat. Begitulah mereka yang zalim, yang jahat itu melayakkan diri dia masuk neraka. Dan menjadi cabaran yang meningkatkan kelebihan kepada golongan Islam. Mereka yang ditipu oleh iblis bertaubat. Mereka yang dizalimi oleh orang yang zalim, dia beri kelebihan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Apabila ada ayat-ayat Al-Quran atau hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang menyandarkan perbuatan jahat kepada Allah, maksudnya dari si perkara itu di dalam ilmunya. Maknanya kalau jahat dan jahat itu dalam ilmu Allah, itu bukan Allah Ta'ala redha. Dan berlaku kehendaknya berdasarkan pilih orang yang melakukan kejahatan itu, tetapi bukan dengan redanya. Allah Ta'ala tidak redha. Seperti firman Allah Subhanahu Wa Ta'ala, Qul a'udhu birabbil falaq min syarri ma khalaq. Suratul Falaq ayat 1 hingga 2. Katakanlah, aku berlindung pada Tuhan yang menguasai subuh dari kejahatan yang ia ciptakan. Aku berlindung dengan waktu subuh yang ada berkat dari kejahatan yang Tuhan jadikan. Tuhan jadikan kejahatan. Maknanya ianya berlaku dengan ilmu dan kehendak Allah Ta'ala. Kehendak Allah Ta'ala dibuat oleh makhluknya yang jahat. Firman Allah Subhanahu Wa Ta'ala menceritakan ucapan jin. Disebut dalam Quran. Ucapan jin yang terserempak dengan Nabi SAW sembahyang subuh. Ketika balik dari Taif, satu riwayat balik dari Syuk Muqas, Nabi sembahyang subuh, rombongan jin mendengar orang baca Quran, lalu mereka mengelilinginya dan mereka bercakap sesama mereka. Antara ucapan itu, wa anna la nadri asyarrun urida biman fil ard am arada bihim rabbuhum rasyada. Suratul Jin ayat 10. Artinya, dan sesungguhnya kami atau kami itu bukan nun, mim, salah dia. Dan sesungguhnya kami tidak mengetahui apakah keburukan yang dikehendaki bagi orang yang di bumi, ataukah Tuhan mereka menghendaki kebaikan bagi mereka. Di mana mereka pergi ke utara, ke selatan, ke timur, ke barat, musafir dengan cepat, diizin oleh Allah Ta'ala. Tiba-tiba mereka mendengar wahyu yang dibaca sama dengan yang pernah diwahyukan kepada Nabi Musa dan Nabi-Nabi yang lain daripadanya. Mengapa? Kemudian berlaku peristiwa yang menakjubkan. Selama ini mereka boleh mencuri rahsia-rahsia langit. Mereka boleh curi rahsia langit untuk beritahu pada ahli-ahli nujum yang bersahabat dengan mereka, Tok Bomo yang bersahabat dengan mereka, mencerita perkara yang berlaku, ramalan yang berlaku. Tiba-tiba ditutup pada mereka. Bila mereka nak naik lebih tinggi, mereka dilontar dengan panah-panah api, serpihan-serpihan bintang yang melontar mereka. Mereka tak boleh lagi nak mencuri, tak diizin. Mengapa jadi begini? Adakah ini mesti berlaku sesuatu yang besar? Adakah yang berlaku ini
suatu perkara yang dikehendak buruk yang akan menimpa penduduk bumi, atau suatu kebaikan yang akan berlaku pada mereka. Tiba-tiba mereka bertemu dengan kebaikan kedatangan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini kisah ini terkenal dalam Quran. Firman Allah Taala, Allahu khaliqu kulli syai', surah Az-Zumar ayat 62. Artinya Allah mencipta segala sesuatu. Semuanya dicipta, dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sama ada baik jahat dijadikan oleh Allah. Tetapi ada perkara yang Allah Taala redha, perkara yang Allah Taala tidak redha. Yang baik Allah Taala redha, yang jahat Allah Taala tidak redha. Hendaklah dipahami, jika sekiranya berlaku, hamba-lah yang mencipta perbuatan dengan kehendaknya, bukannya Allah, dan bukannya kehendak Allah, nascaya Allah tidak ada kuasa dalam perbuatan hamba dan dia dipaksa. Kalau begitu mustahil, kerana Allah itu maha berkuasa dan maha berkehendak. Yang perlu menjadi ukuran yang sewajarnya, patut kita sedari, ialah sama ada dia redha atau tidak. Kalau sekiranya semua perbuatan itu hamba, bukan Allah Ta'ala buat. Yang jahat tu kuasa hamba, bukan kuasa Allah Ta'ala. Kehendak hamba bukan kehendak Allah Ta'ala. Di luar kuasa Allah Ta'ala. Bermakna hamba tu lebih berkuasa pada Allah Ta'ala. Dia akan pergi ke situ. Dengan sebab itu Allah Ta'ala maha berkuasa, maha berkehendak. Berlaku perbuatan jahat itu dengan kuasa dan kehendak Allah. Tetapi Allah Ta'ala tidak redha. Mengapa dia beri dosa? Sebabnya manusia yang memilih. Manusia menggunakan tenaga, ikhtiar dia sendiri. Jadi ukurannya ialah pilihan manusia dan tenaga manusia. Mereka yang tak ada akal dimaafkan oleh Allah. Ini kita faham. Bendanya sangat halus. Pernah ditanya akan oleh Imam Ja'far As-Sadiq rahimahullah. Ja'far As-Sadiq ialah imam mazhab Syiah Imamiyah. Dia ni termasuk kalangan ulama tabi'in. Bukan seberangan. Kita kena ingat, bukan semua Syiah tu sesak kafir belaka. Ada Syiah yang dia tidak kafir, menjadi guru pada ulama-ulama Sunni. Antaranya Al-Imam Ja'far As-Sadiq rahimahullah, disandarkan kepadanya mazhab Imamiyah. Sesungguhnya membuat ketentuan yang ditulis pada Lauh Mahfuz kepada kita, mengapa pula dia menyeksa kita? Orang tanya Imam Ja'far. Imam Ja'far ni ialah daripada ahli bait, daripada keturunan Nabi SAW, yang sangat dihormati oleh ulama-ulama yang besar di zaman dahulu. Di mana orang tanya dia tentang qada dan qadar. Tanya Imam Ja'far, sesungguhnya Allah membuat ketentuan yang ditulis pada Lauh Mahfuz pada kita, mengapa pula dia menyeksa kita? Kalau Allah Ta'ala yang buat tentu pada Lauh Mahfuz, termasuk jahat kita buat, mengapa Allah Ta'ala seksa kita? Dah dia buat. Beliau menjawab, Inna Allah arada bina wa arada minna, fahtajadna bima arada bina min ibtila wa imtihan, ala ma arada minna min imanin wa taqwa wa ibadah. Artinya, sesungguhnya Allah berkehendak berlaku kepada kita dan berkehendak daripada kita, maka berhujahlah kita apa yang ia berkehendak berlakunya pada kita, daripada perkara ujian dan cobaan mencoba dan menguji kita. Itu boleh hujah. Di atas apa yang kita berkehendak daripada kita, daripada iman, takwa dan ibadat. Apa yang tak hendak ialah iman dan takwa, ibadat dengan redha dia. Dengan makna ada perkara yang Allah Ta'ala redha, perkara yang Allah Ta'ala tidak redha. Dan mu pilih sangat, maka mu lah yang bertanggungjawab perkara itu. Contohnya kita bawa kereta, yang menjalankan kereta itu enjin, yang memandu kereta siapa dia? Kita pandu kereta langgar pohon kayu, sengaja langgar pohon kayu. Enjin salah ke kita salah? Kita salah, enjin tak salah. Kereta tak salah. Kereta bergerak dan menggerak mengikut kuasa enjin itu. Tetapi yang salahnya ialah driver. Dengan sebab itu, boleh hukum driver, ada hukum kereta.
Kalau hukum kereta tak jadi apa. Itu contoh yang sangat mudah yang kita kena faham. Pemimpin Mu'tazilah Wasil bin Atha. Wasil bin Atha ialah pemimpin Mu'tazilah. Mu'tazilah ni ialah mazhab yang mengasingkan diri dari pandangan Ahli Sunnah wal Jamaah. Di antara pandangan dia ialah menggunakan akal. Bila timbul masalah, orang yang mengerjakan dosa besar. Mengikut mazhab Khawarij. Orang yang mengerjakan dosa besar jadi kafir. Kerana hadis la yazni zani wa mu'min. Tak berzina oleh yang berzina dalam keadaan dia beriman. Mengikut mazhab Khawarij, kafir. Mengikut mazhab Ahli Sunnah wal Jamaah, masa itu pemimpin Al-Hasan Al-Basri. Di mana orang Islam yang beriman mengerjakan dosa besar tidak kafir. Kalau masuk syurga tak kekal dalam neraka. Dikeluarkan dari api neraka. Kata Wasil bin Atha, Wasil bin Atha ni dia anak murid Hasan Basri. Wasil bin Atha kata fi manzilatin minal manzilatain mukhalladuna finnar. Orang yang buat dosa besar tu kafir dak, Islam dak, kekal dalam neraka. Dia kata betul. Dia pakai guna akal dia. Tidak kafir, tidak Islam dalam neraka. Lalu Hasan Basri kata i'tazalta minna. Awak telah mengasingkan diri daripada kami. Perkataan i'tazalta minna dikenal dengan Mu'tazilah. Itu timbul perkataan Mu'tazilah. Dia keluar daripada majlis ilmu Al-Hasan Al-Basri. Di mana pandangan Khawarij yang mengatakan orang yang buat dosa besar itu kafir, itu salah. Kerana di sana ada hadis yang lain. Hadis yang mengatakan Nabi menyembahyangkan perempuan yang dijatuhkan hukuman hudud. Nabi semayang jenazah dia. Ma'id bin Malik. Nabi semayang jenazah, dia semayang jenazah dia. Nabi suruh semayang, menandakan dia beriman. Dan ada hadis mengatakan kalau ditimbang taubatnya dengan 70 penduduk Madinah, nescaya lebih taubat dia lagi di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Menandakan dia beriman. Maka pandangan Khawarij ditolak dan pandangan Mu'tazilah ditolak. Semuanya berhujah pada Quran dan hadis. Tapi silapnya menggunakan akal. Jadi Wasil bin Atha berkata kepada Iyas bin Muawiyah. Iyas bin Muawiyah ni ialah seorang ulama ahli sunnah. Wahai Iyas, aku ingin bertanya kepadamu. Adakah Allah menyukai orang yang derhakakannya? Allah Ta'ala suka ke orang buat maksiat? Tujuan pertanyaan ini ialah untuk menolak qadar. Dia nak kena Iyas ni, tujuannya menolak qadar. Allah Ta'ala tak suka mereka yang derhaka. Maknanya perbuatan jahat bukan dicipta oleh Allah Ta'ala. Qada dan qadar ni bukan makna hamba tu buat. Tuhan yang buat. Tuhan yang buat. Tuhan yang jadikan orang curi, jadi orang perapau. Ia menjawab, aku bertanya kepadamu pula, adakah menderhaka kepada Allah itu kita memaksanya? Adakah bila kita derhaka kepada Allah, kita boleh paksa Allah Ta'ala? Allah Ta'ala tak boleh sekat kita. Allah Ta'ala tak ada kuasa. Kita yang ada kuasa. Maka ia tak boleh nak jawab. Wasil bin Atha tak boleh jawab. Menandakan bahawa perbuatan dijadikan oleh Allah. Yang baik Allah Ta'ala redha, yang maksiat Allah Ta'ala tidak redha. Ini kita kena faham. Adapun baik dan jahat daripada Allah, mana dalam ilmu Allah Ta'ala, diketahui oleh Allah Ta'ala, berlaku di bawah kuasa kudrah dan iradah Allah Ta'ala, tetapi bukan dengan redha Allah Ta'ala. Ada yang redha Allah ataupun tidak. Itu kita kena faham. Wallahu a'lam.